Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung di bawah bab 2.6, subtopik 2.6, reka bentuk makanan. So, hari ini kita nak capai topik terakhir kita iaitu dalam reka bentuk makanan 2.6.5 iaitu menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Yang kedua 2.6.6 iaitu menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okey. Dalam kelas cikgu yang lepas, cikgu ada tunjuk macam mana kita nak buat lakaran reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pembungkusan. So, lepas buat lakaran, barulah kita hasilkan. Okey, dan kita nilai. Okey, so first kita akan tengok 2.6.5 menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 162. Yang first adalah reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan ni adalah sesuatu yang pada makanan itu sendiri direka bentuk. Okey, apakah kepentingan reka bentuk makanan? Pentinglah. Pentingnya reka bentuk makanan yang pertama nak menarik perhatian pengguna, yang kedua mempersembahkan gaya hidup, dengan yang ketiga ekspresi kepada jenama dan efektif. Yang mana hasil reka bentuk makanan ini adalah kombinasi elemen reka bentuk serta prinsip reka bentuk yang telah kita belajar pada awal topik reka bentuk pembungkusan makanan dan juga reka bentuk makanan. Okey? Okey, bayangkanlah kita order makanan kita dekat kedai. Okey, dine in kan, dah boleh dine in ni, kita order makanan kita kat depan. Kita tengok, first kali kita akan tengok reka bentuk makanan kita itu sendiri. Adakah menarik? Bila menarik, awak sebagai pengguna akan tertariklah untuk makan. Adakah dia menyelerakan? Itu adalah kepentingan reka bentuk makanan. So, orang yang serve makanan kita tu mestilah mengaplikasikan reka bentuk makanan itu sendiri. Setiap reka bentuk makanan itu dia berbeza dan ada 5 perkara penting yang kita kena ingat semasa dalam reka bentuk makanan, sama ada dalam pinggan ataupun bekas. Okey, dalam bekas makanan awak tu nanti awak pergi makan kan, dia ada 5 perkara penting yang kita kena tahu, iaitu yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua bentuk, yang ketiga tekstur, yang keempat rasa dan yang kelima adalah saiz. So kita akan go through ni satu persatu, iaitu yang pertama keseimbangan. Okey, awak nampak gambar makanan kat tepi ni kan? Ini adalah roti, ada ayam kat situ, ayam slice, ada telur, ada salad, ada tomato, ada beans dan juga ada sausage. So dekat sini keseimbangan itu daripada cara penyusunan makanan itu sendiri. Dia dapat memberikan impak kepada emosi awak. Contohnya lah bila awak ambil makanan, awak ambil nasi, awak ambil sayur, awak ambil ayam, awak tak akan letak semua tu dekat tengah-tengah pinggan kan? Awak akan susun ayam kat tepi, sayur kat tepi, nasi kat tengah, telur tu kat tengah. Nampak? Cara penyusunan makanan itu dia memberi impak kepada emosi awak. Kenapa? Cara penyusunan makanan itu dari segi warna, dari segi bentuk, saiz, tekstur. So, bila awak tengok, awak nampak keseimbangan pada susun atu. Kita ni, setiap orang kita akan ada rasa sense kita nak susun sesuatu. Termasuklah makanan kita. So, bila dapatnya susun sesuatu pada makanan kita, itu adalah nak menunjukkan aspek keseimbangan. Keseimbangan. Yang kedua, bentuk. Okey, bentuk. So, pentingnya bentuk ini, kita dalam reka bentuk makanan kita itu, kita boleh merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian yang mana ia adalah satu variasi dalam reka bentuk makanan. Okey, contohnya gambar makanan kat tepi ni kan, kita susun ikut bentuk dan kita susun ikut ketinggian. Nampak yang bulat-bulat sama, yang buah-buahan sini, sayur-sayur kat sini, yang roti-roti bahagian sini, yang bahagian telur kacang di bahagian sini. Nampak? Dia merancang pelbagai bentuk sebagai variasi. Nampak bila ambil gambar tu, wow, cantik, bam, macam tu. Okey? Yang ketiga adalah tekstur. Okey, tekstur ini adalah gabungan keseimbangan dan tekstur. Dia tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sedikit. Dia macam just nice. Bagikan tekstur pada makanan. Contohnya tekstur pada makanan ini adalah seperti corak ni lah. Corak macam
air jatuh ni kan. Ni adalah contoh tekstur. Tekstur pada makanan itu sendiri. Ada serbuk-serbuk dekat sini. Ada macam apa? Abuk-abuk dekat sini kan. So, dia macam memberikan keseimbangan dan tekstur. Dia tak boleh terlalu banyak lah. Dia macam just nice macam tu. Okay. Yang keempat adalah rasa. Okay, contohnya lah. Pagi tadi cikgu makan mi kari. Kita tak dapat rasa ni, kita tak dapat tengok. Dia bukan macam dalam drama rasa tu boleh tengok tak Rasa ni tak dapat dilihat, tetapi kita tahu rasa itu adalah daripada gabungan bahan-bahan yang kita guna dan dapat hasilkan rasa yang unik. Okay, contohnya nak buat mi kari. Mak awak nak buat mi kari kan, dia dah sediakan bahan apa yang diperlukan untuk buat mi kari dan walah. Bila awak rasa tu, wow, rasa mi kari tu So kita ada gabungan bahan-bahan lah. Macam rempah ratus ini digunakan untuk buat mi kari, sup. Ni contohnya apa? Apa benda nama dah ni? Yimi Dan ada sandwich lah. Okay. Gabungan bahan-bahan yang bahan-bahan mentah disusun, diletakkan sebelum dia masak. Itu adalah gabungan bahan-bahan untuk menghasilkan sesuatu rasa yang unik. Rasa kita rasa melalui lidah kita lah. Kita tak rasa melalui mata kita rasa melalui lidah kita. Okay. Yang kedua kita akan tengok ialah saiz. Saiz hidangan perlulah seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas. Apabila kita mengambil sesuatu makanan, pinggan kita itu kenalah bersesuaian dengan saiz hidangan kita. Kalau pinggan tu kecil, janganlah sampai melempah ruah makanan kita tu. Kita pilihlah pinggan ataupun bekas yang lebih besar. Okay? Nak menunjukkan kita ni sopan, tak tamak. Okay? Itu adalah yang pertama. Okey, so kita akan tengok 7 faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita hasilkan reka bentuk makanan. Okey, faktor yang pertama adalah kita kena tentukan image ataupun personality berdasarkan cita rasa. So, image ataupun personality, okey, makanan yang kita hasilkan itu dia one and only. Makanan yang kita hasilkan itu dia tidak sama. Dia ada cita rasa dari segi budaya, nilai, elegant, sophisticated. So, itu dapat menunjukkan satu image yang barulah. Okay? Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah memilih bahan yang sesuai. Bahan apa? Bahan masakan kita lah. Bahan masakan untuk kita hasilkan reka bentuk makanan. Okay? Contohnya kita nak hasilkan sandwich. Kita kena ada roti, tomato, kita kena ada salad. Okay, itu adalah contoh bahan-bahan yang sesuai. Tak adanya kita nak buat sandwich, tiba-tiba kita nak guna sawi. Contohnya lah macam tak sesuai kat situ, tapi depends dekat orang Yang ketiga, memilih warna makanan yang sesuai. Okey, warna makanan ni selalunya warna-warna yang menarik, yang tak menakutkan lah. Tak adalah makanan kita tu warna merah. Warna merah, lepas tu warna hitam je semua. Warna kuning. So, nampak menakutkan kat situ. Pastikan warna makanan kita tu menarik, sesuai lah, ikut sedap mata memandang. Okey. Yang keempat, memilih reka bentuk yang tidak melanggar tata susila agama dan juga kaum. Okey, bila kita buat sesuatu reka bentuk makanan, kita pastikan kita tidak melanggar lah tata susila agama dengan kaum ni. Contohnya, kita membuat makanan itu meniru agama lain. So, macam salah lah di situ Banyak lagi idea-idea untuk kita hasilkan reka bentuk makanan. Kita boleh elakkan daripada kita melanggar tata susila inilah. Okay? Kita boleh design makanan kita ikut environment kita. Kita boleh design makanan kita mengikut kreativiti kita. Okay? Itu adalah reka bentuk. Contohnya macam makanan yang ni kan, ada Teenage Mutant Ninja Turtle ni kan. Reka bentuk makanan ini tidak melanggar tata susila agama dan juga kaum. Dia mengambil reka bentuk animasi, kartun. So, nampak? Banyak je design yang boleh kita contohi untuk kita hasilkan reka bentuk makanan. Okay? Kita kena bijak. Okay? Yang kelima, memilih saiz yang sesuai untuk beri pilihan kepada pengguna. Macam kita pergi order minuman. Kak, nak cawan besar, cawan kecil. Nampak dia memberi option saiz kepada kita. Untuk kita pilih yang manakah sesuai. Yang keenam, guna alatan yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang dihasilkan. Contohnya, kita ada kek.
kita nak potong kek. Usually kita potong kek guna pisau. Janganlah kita potong kek guna gunting. Nampak alatan yang tidak sesuai. Pastikan kita menggunakan alatan yang sesuai lah untuk reka bentuk makanan. Yang ketujuh, memilih bekas sidangan yang sesuai. Bekas sidangan, tempat kita letak kita punya makanan itu kenalah sesuai. Nak guna pinggan bertingkat ke, nak guna mangkuk ke, nak guna cawan ke, pastikan dia sesuai. Janganlah gunakan bekas makanan yang menghidang tu. Contohnya macam bentuk toilet ke, macam bentuk yang benda-benda yang tak diperlukan tu, yang tak bersesuaian tu, cuba nak diasimilasikan dalam reka bentuk bekas menghidang kita tu, tak baguslah. Okay? Kreativiti tu ada, tetapi kita boleh try bentuk yang lain. Okay? Itu adalah 7 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang seterusnya, kita akan tengok reka bentuk makanan yang kita hasilkan itu adalah berdasarkan lakaran yang dibuat. Ini adalah contoh dalam buku teks. Awak ada nampak ini adalah reka bentuk makanan dia yang dihasilkan melalui lakaran. Ini adalah hasil reka bentuk makanan dia yang sebenar selepas berdasarkan lakaran yang telah dia buat. Dekat sini ada 5 aspek penting yang ada, iaitu dari segi keseimbangan. Keseimbangan dekat sayur brokoli dia dekat tepi ni, dekat bentuk matahari ni, nampak ada aspek keseimbangan. Bentuk, kita ada bentuk yang pelbagai, bentuk bunga, bentuk segitiga, bentuk bulat, bentuk star, ada bentuk yang pelbagai. Tekstur berada pada telur dan juga tekstur tu berada pada kuning telur ni lah. Ada tekstur. Rasa kita ada pada makanan ini sendiri dan juga saiz. Saiz menunjukkan saiz pada bekas makanan ini. Okey. Ini adalah contoh reka bentuk makanan. So, kita akan tengok reka bentuk pembungkusan pula. Reka bentuk pembungkusan. Apakah itu pembungkusan? Okey, penting ke pembungkusan makanan? Ya, pembungkusan makanan ini adalah satu mekanisme yang penting. Kenapa? Yang pertama untuk memelihara kualiti makanan dan yang kedua untuk mengurangkan pembaziran makanan. Okey? Apakah reka bentuk pembungkusan? Reka bentuk pembungkusan ni adalah sesuatu reka bentuk yang menarik perhatian pengguna untuk beli. Yang kedua, menimbulkan sifat rasa ingin tahu terhadap isi dalam dia. So, reka bentuk pembungkusan makanan ini juga adalah hasil kombinasi elemen reka bentuk serta prinsip reka bentuk. So, kita tengok dekat sini ada 4 gambar reka bentuk pembungkusan makanan. Yang pertama adalah reka bentuk pembungkusan makanan untuk cookies. So, nampak dia menarik dekat situ, menunjukkan orang ingin tahu apa makanan yang dibungkus. Yang kedua, ini adalah contoh take away food. Nampak dia letak burgers, fries dengan air. Sekali boleh pegang. Tak payah dah nak pegang satu-satu macam sebelum ni. Yang ketiga ni adalah bentuk untuk letak kek. Ini adalah contoh untuk letak kek. Yang keempat ni adalah contoh untuk letak popcorn dan juga madu. So, ini adalah sangat menarik lah reka bentuk dia. So, orang tertarik untuk beli. Selain dia dapat memelihara makanan itu sendiri. So, ada 6 faktor proses reka bentuk makanan. Yang pertama adalah menentukan sasaran pasaran dan demografi. Okey. Contohnya lah, bila kita beli nasi lemak ni ada macam-macam jenis. Nasi lemak bungkus, nasi lemak RM2, nasi lemak Tupperware, nasi lemak dalam bekas polystyrene kan. So, ada banyak. So, bila kita jual makanan ataupun reka bentuk pembungkusan makanan kita, nak jual nasi lemak tu kan, dia kena bergantung kepada sasaran penduduk, sasaran pasaran. Contohnya kawasan tersebut bandar, orangnya sibuk, tak sempat nak beli makanan yang makanan kat kedai kan, semua nak bungkus. So, makanan untuk nasi lemak bungkus ni sangat sesuai lah untuk mengisi perut selain melakukan aktiviti seharian. Okay. Yang kedua, membentuk ciri penting produk kepada konsumer. Pastikan bekas kita bungkus makanan kita itu tidak terlalu padat dengan informasi. Just letak gambar sandwich ataupun tunjuk
paparan stiker dia adalah sandwich dan juga tarikh expired dia. Dah cukup. Supaya orang tak terlalu serabut nak tengok informasi tu banyak-banyak. Okey? Yang ketiga, membentuk imej ataupun personality berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran consumer. Pastikan mereka bentuk pembungkusan makanan itu dia praktikal. Dia bukan sekadar design tapi dia praktikal. Dia boleh digunakan, bentuk dia elegan dan juga canggih. Ini adalah contoh mereka bentuk pembungkusan makanan yang boleh dipegang dan dia boleh sangkut sudu kat situ. So macam nice lah kan. Yang keempat, penggunaan warna yang betul dan menarik. Ini contohnya pada jajan-jajan kanak-kanak, pada makanan-makanan manisan lah. Sebab warna-warna ini dapat menarik perhatian orang di samping dapat meningkatkan jualan produk. So, warna-warna yang menarik, warna-warna yang ceria, pop-up colour ni orang tengok orang rasa macam, weh cantik lah apa benda yang dalam dia. Nampak? Tak adalah warna-warna hitam, coklat macam alahai, tak semangat tengok. Okey. Yang kelima, memilih bahan pembungkusan yang mesra alam. Okey, sekarang ni kita tahu kebanyakan bekas makanan kita dah tak pakai polystyrene putih tu kan. Kebanyakannya kita pakai bahan pembungkusan yang mesra alam yang ada tulis biodegradable kat situ kan, kat belakang So sebab kita nak elakkan bila dia ni dilupuskan, dia tu tak adalah meninggalkan kesan kepada bumi. Okey, kebanyakan sekarang ni bekas pembungkusan makanan kita adalah biodegradable. Kalau awak tengok contohnya bekas mineral water dekat belakang tu ada bentuk segitiga. Ada bentuk segitiga kat belakang tu kan. Itu adalah contoh-contoh produk bahan pembungkusan yang boleh dikitar semula, yang boleh digunakan lagi dan lagi. Ini adalah contoh pembungkusan makanan menggunakan bekas yang warna coklat, bekas biodegradable yang warna coklat. So dia ni sangat mesra alam lah. Kita ada juga tak silap cikgu, ada satu negara dia buat sudu itu boleh dimakan. Sudu tu sambil awak makan tu awak boleh makan sudu tersebut. Dia adalah daripada tak tahu macam mana dia buat tapi itu adalah satu inovasi lah dalam pembungkusan makanan yang mesra alam. Ada satu sudu tu dia boleh makan, dia boleh kunyah sudu tersebut. Ya, dan dekat Malaysia kita ada straw. Straw tu kita boleh gigit, kita boleh kunyah. Straw yang biodegradable lah. Tak silap cikgu, Tea Life rasanya yang menggunakan straw tersebut. Dia bergantung kepada dia punya kawasan lah. Tapi cikgu pernah tengok. Okay. Yang keenam adalah penggunaan imej yang dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Contohnya, gambar-gambar makanan kita tu, kita packaging dia tu, kita menunjukkan apa yang ada di luar adalah sama dengan apa yang berada di dalam. Ini adalah contoh packaging untuk air. So, air dekat luar dia ni, kita nampak bekas ni warna macam bentuk tembikai kan. So, itu menunjukkan air tembikai. Ini adalah bekas dia adalah bentuk apple. So, ini menunjukkan air apple. Ini bekas dia warna oren, menunjukkan dalam tu air oren. Kuning ni yang contohnya macam air lemon. So, dalam dia tu air lemon. Nampak? Image dia lagi membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks. So, senang nampak macam orang sekarang ni dia malas nak membaca. Dia tengok first impression, wow, benda ni. Okay kot. Boleh beli. Nampak? So, image tu benda yang lebih membawa maksud lah berbanding teks yang panjang-panjang tu. Jarang orang nak baca So, ini adalah contoh uji minda berdasarkan dua contoh reka bentuk pembungkusan ni. Cuba bincangkan yang manakah bagus digunakan dan kenapa berdasarkan faktor reka bentuk pembungkusan. So, boleh discuss dekat comment section sebawah. Cikgu boleh baca. So, kita akan seterusnya adalah pergi kepada menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. So, once kita dah siap, kita dah buat reka bentuk makanan kita, reka bentuk pembungkusan, kita akan nilai. Okay? Semua benda yang kita buat ni, kita kena test, kita kena nilai. Sebab mesti ada kelemahan, mesti ada kelebihan. So, kepentingan penilaian ini adalah yang pertama, untuk memenuhi keperluan dan kehendak
pengguna. Yang kedua, menarik perhatian pengguna. Contohnya Patrick ni, dia tengah nilai ayam goreng dia tu. Sedap ke tidak? Okey, itu adalah kepentingan penilaian. So, ada 4 tujuan penilaian reka bentuk makanan. Yang pertama adalah kembangkan idea dalam reka bentuk makanan. Kembangkan idea lah. Idea-idea penilaian kita tu, kita boleh, contohnya macam dalam MasterChef kan. Dia akan judge makanan orang tu, dan dia akan bagi feedback lah. Apa yang perlu ditambah baik. Daripada segi rasa, daripada segi dia punya tekstur dan sebagainya lah. So, orang tu dapat idea untuk hasilkan lagi makanan yang lebih baik. Yang kedua, memilih bahan yang tepat. Kadang-kadang tak semua makanan itu dia sesuai masak makanan tersebut. Contohnya, contohnya kari. Contohnya lah kari kita jarang dengar kari siput, kari kerang. Okay? So, tak semua makanan itu bersesuaian dengan apa yang kita nak masak. Okay, so kita kena pilih bahan yang tepat lah, yang bersesuaian. Yang ketiga, menggunakan alat dan teknik yang betul. Pastikan alat-alatan pisau, gunting, teknik pemotongan itu adalah betul. Yang keempat, untuk menunjukkan inovasi dan juga kreativiti. So, setiap makanan kita itu ada inovasi, ada kreativiti, dia menggambarkan barulah reka bentuk makanan. Okay. So, ada 2 kriteria penilaian reka bentuk makanan. Yang pertama dari segi kecenderungan. Yang kedua adalah dari segi kandungan unsur. Okay. Yang pertama dari segi kecenderungan, kita ada 3 iaitu kreativiti, keaslian reka bentuk dan juga inovasi. So, makanan yang kita hasilkan dari segi kreativiti adalah yang pertama, reka bentuk makanan itu sendiri. Bagaimana kaedah dia buat? Ada tak fungsi yang menarik? Unik. Okey. Setiap makanan kita itu mesti ada 4 idea ni lah. Yang kedua, keaslian. Contohnya kita buat makanan kita tu original idea sendiri. Tulen yang tidak diciplak dari sedia ada. That means benda tu dah sedia ada. Kita ciplak, kita copy paste. Tapi kalau itu baru dipanggil keaslian reka bentuk. Kalau kita ambil menu yang telah disediakan dan kita modify ikut kita, dia akan menjadi sesuatu yang original. Okey, baru asli reka bentuk tu. Okey. Yang ketiga, inovasi. Inovasi ni sangat penting lah. Dia nak nampak perubahan, penambahbaikan daripada produk yang sedia ada. Okey, contohnya macam spaghetti carbonara. Kita boleh modify spaghetti carbonara itu kepada spaghetti buttermilk. Nampak? Dia ada perubahan, penambahbaikan daripada idea yang sedia ada, iaitu spaghetti. Okey? Yang kedua, kandungan unsur. Kandungan unsur ada 2, iaitu simbolik dan estetika. Simbolik adalah dia ni, makanan kita tu, dia menjadi satu daya penarik yang dapat mempengaruhi pengguna lah, awak, dan ada mesej yang tertentu. Kadang-kadang ni makanan itu adalah satu comfort food. Okay. Makanan daripada parents kita masak makanan untuk kita, itu ada mesej yang mempengaruhi awak dan ada daya penarik. So, ada ciri mesra alam yang jadikan nilai tambah sesuatu produk. So, itu adalah simbolik. Yang kedua, estetika. Okey, yang mana kita ada belajar sebelum ni elemen dan juga prinsip, dia berkaitan dengan reka bentuk makanan serta pembungkusan. So, dia juga berkaitan dengan keindahan dan juga cita rasa yang mempengaruhi pengguna. So, itu barulah membawa maksud kepada kriteria untuk estetika. Okey. So, kita akan tengok penilaian reka bentuk makanan. Ada beberapa langkah penilaian reka bentuk makanan, iaitu yang pertama adalah lakaran perkembangan idea. Lakaran, kita buat lakaran dulu. Contohnya kek ni kan, kita buat lakaran, ada identiti, ada inovasi, ada kreativiti, ada keaslian. Kita nyatakan prinsip elemen bahan yang digunakan pada lakaran perkembangan idea. Kemudian baru yang kedua, kita pilih bahan, alatan ataupun teknik. Contohnya kat atas ni adalah kek. Bahan apa yang kita gunakan untuk buat kek? Alat apa yang kita gunakan untuk buat kek? So, barulah kita dapat
menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Ini adalah contoh bahan-bahan yang digunakan untuk kita hasilkan kek. Okey. Yang ketiga, memenuhi beberapa kriteria. After kita dah siap semua kek kita, dah bakar semua, dah keluar, dah jadi satu kek yang menarik. Tetapi, adakah dia memenuhi kriteria? Iaitu fungsi, estetika, ergonomik, keselamatan serta nilai komersial. Okey. Ini adalah 3 langkah penilaian reka bentuk makanan. Ini adalah contoh dia punya borang. Kita akan tengoklah, kita akan test, kita rasa. Ada 3 bahagian utama, iaitu yang pertama adalah perkembangan idea. Yang ini yang mengandungi inovasi, kreativiti, keaslian. Tengoklah, nanti awak judge. Lemah ke, sederhana ke, baik ke. Yang kedua tadi adalah keupayaan penghasilan. Ada guna alatan atau bahan dan juga teknik pembuatan. Yang ketiga, penilaian reka bentuk. Yang 5 tadilah. Kemudian kita jumlahkan. Capai ataupun tidak, bagus ataupun tidak, barulah kita akan komen apa tambahbaikan yang perlu ada pada reka bentuk makanan kita. Okay, so sebagai rumusan untuk hari ni, kita dah habis 2.6.5 dan 2.6.6. So, kita dah habis dah topik tingkatan 2 kita. So, untuk next video, cikgu ada letak link dekat bawah contoh pembungkusan makanan untuk sandwich. Boleh try membuat pembungkusan makanan macam cikgu ada yang lepas cikgu ada buat sandwich. So kita akan try buat pembungkusan makanan untuk sandwich kita ataupun cupcake kita lah. Boleh tengok contoh video dekat link bawah, cikgu ada letak 2 link. Ikut kepada kesesuaian awak untuk mendapatkan idea. So kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih semua. Bye.